Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah asas psikologi saya, Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Saleh dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Ashik Daniel bin Zakaria, pelajar Diploma Pendidikan Islam kelas 1 semester 1, akan membentangkan persembahan multimedia saya yang bertajuk Perbezaan Individu dan Faktor Mempengaruhinya. 2.1. Pengenalan. Apa itu psikologi? Psiko sering dikaitkan dengan perasaan, jiwa, mental dan emosi. Psikologi juga adalah kajian mengenai perasaan, jiwa, mental dan emosi. Psikologi juga dimaksudkan dengan kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung perlakuan manusia dan haiwan. Seterusnya, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ialah kajian tentang keupayaan bagaimana pelajar belajar dalam latar pendidikan. Psikologi pengajaran dan psikologi sosial sekolah sebagai pertubuhan. Ia juga melibatkan bagaimana pelajar belajar dan berkembang, seringnya dengan hanya menumpukan sekumpulan seperti kanak-kanak bergeliga dan mereka yang kehilangan upaya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sub 2.2 iaitu aspek perbezaan individu yang terdapat dalam diri melalui beberapa segi. 2.2.1 Melalui fizikal. Perbezaan individu yang diwarisi dapat dilihat melalui luaran seperti paras rupa. Keadaan fizikal berubah apabila berlaku peningkatan umur. Fizikal juga dipengaruhi oleh keturunan dan baka. Seterusnya, 2.2.2 iaitu kognitif atau mental. Melalui mental, kebijaksanaan individu berbanding individu lain dapat ditunjukkan. Ianya juga memainkan peranan dalam pemilihan cara berfikir sama ada baik atau tidak. Perbandingan perbezaan pemikiran juga berlaku antara lelaki dengan perempuan. Baik. 2.2.3 Emosi. Perbezaan individu dilihat melalui kebolehan mengawal emosi dan bertoleransi. Ianya juga dapat dilihat melalui perasaan atau reaksi seorang individu. Selain itu, perbezaan individu juga melibatkan aspek fisiologi, kognitif, tingkah laku dan pengalaman subjektif. Seterusnya, 2.2.4 iaitu tingkah laku. Tingkah laku dapat mewarisi setengah kebolehan khas. Selain itu, cara bergaul, corak interaksi dan kebolehan bekerjasama juga dipengaruhi oleh tingkah laku. 2.2.5 Sosial. Sosial mempengaruhi cara kehidupan tersendiri termasuk dalam satu keluarga. Ia juga dapat dilihat melalui perbezaan dari segi agama dan budaya. Selain itu, sosial juga mempengaruhi cara pergaulan dengan masyarakat. Kemudian, 2.2.6 iaitu rohani atau nilai. Matlamat hidup dan agama yang berbeza, juga perbezaan latar belakang kerohanian. Baik, seterusnya 2.2.7 iaitu bakat atau minat. Minat boleh dipengaruhi oleh rakan, ibu bapa dan diri sendiri. Selain itu, kebolehan dan bakat juga ada kalanya dikurniakan secara semula jadi. 2.2.8 iaitu perwatakan. Keinginan individu mampu mengubah perwatakan seorang. Perwatakan misalnya pemalu, nakal, hyperaktif dan lain-lain. Akhir sekali, iaitu 2.2.9 penguasaan bahasa. Penggunaan bahasa serumpun membolehkan seorang itu berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat atau individu berlainan bangsa. Penguasaan bahasa juga boleh dipengaruhi oleh baka keturunan seperti dialek negeri dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 2.3 iaitu faktor yang mempengaruhi perbezaan individu. 2.3.1 Baka. Baka ialah sifat yang diwarisi daripada ibu bapa atau keturunan yang mempengaruhi perangai kanak-kanak. Kajian kecerdasan menurut Erlen Meyer Kimling dan Jarvik 1963. Kecerdasan yang dimiliki lebih serupa jika pertalian saudara lebih dekat. Kajian temperamen menurut Farber 1981,
beberapa trait serupa di kalangan kembar didapati ke atas kajian kembar seiras seperti ekspresi emosi, cara bercakap dan ketawa. Kajian sukan pula. Menurut John Entin, biologi dan keturunan ada kaitan dengan kecemerlangan sukan dibuktikan semasa kajian sains. 2.3.2 Persekitaran. Aspek perbezaan yang dipengaruhi persekitaran seperti budaya, norma, keluarga, media massa bersifat sosial, kerohanian dan emosional. Amalan jaga anak-anak, kesihatan dan pemakanan serta kuantiti sekolah. Menurut Baumrind 1980, perbezaan individu disebabkan oleh 3 gaya pemeliharaan, iaitu autoritarian, permisif dan autoritatif ibu bapa. Akhir sekali, rumusan. Psikologi amat penting ke atas tingkah laku dan proses mental manusia. Psikologi membantu kita dalam memahami diri sendiri dengan lebih baik. Psikologi penting bagi ibu bapa dan guru memahami tingkah laku anak-anak dan memudahkan proses pendidikan. Guru dapat memahami etika seseorang pelajar mengikut cara yang sesuai. Psikologi juga dapat memahami tingkah laku individu yang berbeza dari segi bakat dan kemahiran. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.